Salam sejahtera dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana bersama kita untuk webinar mengenai peranan pemakanan dalam pembentukan imuniti. Dianjurkan oleh Unilever dengan kerjasama Persatuan Pemakanan Malaysia. Nama saya Sean Steven, pengacara untuk hari ini. Seperti mana yang anda tahu, tajuk perbincangan akan merangkumi perhubungan antara nutrisi dan pembentukan imuniti. Sebelum kita teruskan, sekiranya anda mempunyai soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, anda boleh masukkannya ataupun menghantarkannya ke dalam ruangan atau kotak yang telah pun disediakan di bawah video ini. Dan soalan tersebut akan kami jawabkan semasa sesi soal jawab nanti. Dan sekiranya anda tidak dapat melihat kotak ataupun ruangan bagi soalan tersebut, anda boleh keluar daripada mode screen penuh ataupun full screen mode dan anda boleh melihat kotak tersebut untuk anda menghantarkan soalan anda bagi membenarkan kami untuk menjawab soalan tersebut semasa soal sesi jawab nanti. Dan sekiranya masa tidak mengizinkan kami untuk menjawab ke semua soalan, kami akan menghantarkan ataupun menjawabkan soalan anda melalui email. Dan untuk memberikan anda gambaran keseluruhan webinar pada petang ini, kita terdapat dua penceramah ataupun speaker pakar dalam bidang masing-masing, iaitu Dr. Nur Saadah Abdul Kadir daripada Poliklinik An-Nur Desa Pinggiran Putra, Selangor. Beliau juga merupakan ahli Royal Australia College of General Practitioner dan juga ahli Akademi Kedoktoran Keluarga Malaysia. Dan seterusnya oleh Profesor Dr. Hamid Janjan Mohamed, pengerusi bagi Kumpulan Kerja Teknikal Penyelidikan Pemakanan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau juga merupakan profesor bagi Program Pemakanan dan Dietetik daripada Universiti Sains Malaysia. Dan juga webinar ini akan diteruskan pula dengan sesi soal jawab yang disebutkan tadi. So, sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan, pastikan anda hantarkannya melalui ruangan yang telah disediakan di bawah video ini dan kami akan cuba untuk menjawab semua soalan tersebut jika masa mengizinkan. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, anda juga akan mendapat voucher diskaun 15% untuk produk-produk Horlicks yang akan kami berikan ataupun kongsikan kepada anda semua pada penghujung webinar ini. Jadi pastikan anda semua tonton sehingga ke penghujung nanti. Dan tanpa melenggahkan masa lagi, dipersilakan pengerusi untuk webinar ini. Beliau adalah Dr. Zaitun Yassin. Beliau merupakan pensyarah bagi Jabatan Pemakanan dan Dietetik Universiti Putra Malaysia dan juga Bendahari Kehormat bagi Persatuan Pemakanan Malaysia serta Fellow bagi Persatuan Pemakanan Malaysia. Dipersilakan Dr. Zaitun. Dr. Zaitun, over to you. Terima kasih Sean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ya, saya tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan ceramah kita pada webinar kita pada petang ini yang bertajuk peranan pemakanan ya dalam pembentukan imuniti. Penceramah kita yang pertama ialah Dr. Nur Saadah Abdul Kadir yang seperti yang telah diterangkan oleh Sean tadi. Beliau merupakan doktor di Poliklinik An-Nur Desa Pinggiran Putra, Selangor dan juga ahli dalam Royal Australia College of GPs, ahli Academy of Family Physician di Malaysia. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Nur Saadah untuk memberikan pembentangannya pada petang ini. Silakan Dr. Nur Saadah. Terima kasih Dr. Zaitun. Terima kasih Horlicks Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Saadah Abdul Kadir dari Poliklinik An-Nur Desa Pinggiran Putra. Hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu tentang peranan makanan dalam membina imuniti kita. Okey, imuniti adalah salah satu sistem pertahanan tubuh kita. Okey, apa tu imuniti? Biasanya kita akan tahu dalam satu negara ataupun dalam satu kawasan ada sistem pertahanan kita. Jadi contohnya lah kalau kita duduk di sebuah taman, okay, kita ada park guard.
kemudian kita ada barrier ataupun access card untuk dalam satu taman tu. Kemudian dekat rumah kita akan ada pagar ataupun ada CCTV. Begitu juga dengan kita punya tubuh badan, okey? Tubuh badan kita mempunyai sistem pertahanan supaya tiada pencerobohan boleh berlaku dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ni sangat dinamik. Salah satunya ialah sebab kita tak nak ada penyakit yang masuk ke dalam tubuh badan kita. So immunity adalah sistem pertahanan tubuh, iaitu immunity berkebolehan untuk melawan kerosakan daripada benda asing. Mikroorganisma seperti virus, bakteria, kemudian daripada kulat, lain-lain dan bahan kimia yang toksik yang boleh dilepaskan dan masuk ke dalam tubuh badan kita. Immunity adalah sistem pertahanan kedua selepas organ yang besar organ yang paling besar iaitu kulit. Okey. Okey. Sistem pertahanan tubuh kita sangat kompleks. Okey, seperti saya cakap tadi, sistem pertahanan contohnya di sebuah rumah, kita tak nak ada pencuri masuk, jadi kita buat grill, kemudian kita buat CCTV, kita buat alarm. Begitu juga dengan kita punya sistem pertahanan tubuh. Jadi sistem pertahanan tubuh kita ada kelenjar limfa, kita ada sel darah putih, kemudian ada kelenjar, nama dia adenoids, kelenjar thymus, kemudian ada limfa, kemudian ada sistem pernafasan kita. Kita tahu bahawa sistem pernafasan kita ni ada sedikit mucus ataupun lendir. Itu adalah salah satu sistem pertahanan supaya habuk, debu, bakteria, kulat tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Dan kita ada sistem pertahanan iaitu kulit. Kulit juga adalah salah satu organ pertahanan yang sangat besar, di mana di atas permukaan kulit kita sebenarnya ada beberapa bakteria baik yang sentiasa hidup, yang menghalang daripada kemasukan bakteria ataupun kulat ataupun patogen masuk ke dalam badan kita. Kemudian di dalam perut kita terdapat asid ataupun ataupun bahan kimia yang boleh membuatkan kalau kita makan benda-benda yang tak baik ataupun mungkin basi atau roti semalam kita makan lagi, mungkin ada fungal ataupun ada kulat, bakteria cecair di dalam perut kita yang berasid tu akan matikan patogen-patogen yang jahat tersebut. Okey, di dalam sistem tubuh kita, pertahanan kita ada di bahagian usus juga ada juga bakteria-bakteria baik yang kita panggil normal flora yang membantu sistem pertahanan tubuh badan kita. Okey, kalau kita tengok sistem pertahanan badan, okey, kita tahu bahawa ada makhluk-makhluk lain yang cuba untuk masuk ke dalam badan kita. Contohnya lah kita akan diserang oleh nyamuk, diserang oleh kutu, kulat dan sebagainya. So itu yang kita bagi tahu sebagai attacking daripada parasite ataupun patogen daripada luar, iaitu dia akan attack kepada bahagian kulit kita, dan kulit adalah barrier ataupun penghalang yang paling utama untuk melakukan respon awal kawalan badan supaya badan kita tak dapat penyakit-penyakit yang berbahaya. Kemudian sistem defending lain ataupun pertahanan lain termasuklah rambut. Kemudian di dalam sistem pernafasan kita ada silia ataupun rambut kecil halus yang bergerak supaya habuk-habuk semua tak boleh masuk ke dalam sistem paru-paru. Kemudian ada wax. Wax ni adalah cecair seperti di dalam telinga. Dan mucous membrane ni adalah berada di dalam sistem pernafasan ataupun sistem kita punya kemaluan supaya jangan bakteria masuk, jangan virus masuk ke dalam badan kita. Kemudian ada juga air mata, ada enzim, kemudian yang seperti saya cakap tadi ada wax dan stomach acid ataupun asid yang berada dalam perut kita. Kemudian ada bakteria yang baik dan juga ada kita punya peluh. Itu adalah sistem pertahanan tubuh badan kita.
Dan di dalam badan kita sendiri memang ada sistem pertahanan yang sangat kompleks, iaitu sel darah putih. So sel darah putih itu akan travel ke seluruh badan kita. Jika terdapat patogen, dia akan makan ataupun akan musnahkan. Okey, immunity. Apa itu immunity? Immunity terbagi kepada dua, iaitu innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity ni memang di dalam badan kita dah ada. Contohnya sistem barrier yang saya cakap tadi itulah. Kalau ada, kita nampak, contohnya kulit, kita nampak ada barrier, ada physical barrier, kemudian chemical barrier, iaitu air mata, ada saliva, ada acid daripada di dalam perut, kemudian ada cellular changes, iaitu sel darah putih. Kemudian ada adaptive immunity, iaitu active immunity, yang paling famous sekarang ni adalah vaksin kan. So terbagi pada dua, natural, iaitu bila kita dapat penyakit, contoh kita flu, body kita sendiri atau tubuh badan kita sendiri akan ada ingatan atau memori terhadap penyakit itu, dan kemudian kita akan untuk masa yang akan datang kita akan boleh melawan penyakit tersebut. Contohnya lah chicken pox ataupun demam ataupun apa nama tu chicken pox kan. Biasanya kalau kita dah pernah kena chicken pox, kita dah ada immunity terhadap chicken pox tersebut. Itu sebagai active immunity. Kemudian vaccination, yang kita tahu vaksin sekarang adalah vaksin COVID. Okey, ini adalah salah satu contoh untuk sistem pertahanan tubuh kita supaya melawan penyakit yang sekarang merebak dengan sangat teruk di negara kita. Kemudian terdapat juga passive immunity, iaitu daripada ibu kepada anak, iaitu melalui kehamilan, dan juga artificial passive immunity, iaitu kita bagi dalam sistem, kita bagi kepada pesakit dalam bentuk antibody. Okey, apa juga tugas immunity dalam melawat jangkitan? Okey, tubuh manusia sebenarnya memiliki daya tahan yang sangat unik. Contohnya, saya bercakap tentang tadi pertahanan tubuh, iaitu kita ada barrier daripada luar, kemudian masuk sikit stage ke dalam, dari rongga-rongga kita semua ada barrier supaya tak ada patogen masuk, virus masuk, bakteria masuk. Kemudian kebanyakan kita boleh melawan secara alami virus dan patogen tersebut. Okey, macam sekarang kita tahu coronavirus 2 ataupun COVID-19, dia ada bentuk yang macam durian. Bentuk yang macam durian ni sebenarnya boleh masuk ke dalam badan kita jika tidak ada immunity yang baik. Okey, yang itu kadang-kadang dia punya bentuk itu sebenarnya boleh masuk ke dalam badan kita melalui beberapa cara. Contohnya, kalau dia biasanya melalui airborne ataupun yang kita tahu virus yang sekarang tengah merebak ialah jenis Delta, melalui airborne. Kemudian kita juga tahu bahawa dia boleh melalui kita punya melalui ILU, ILU ataupun tempat-tempat yang dah dikontaminasi. Setakat ini saintis mengenal pasti ada beberapa reseptor yang boleh mengenal virus ini yang boleh masuk ke dalam tubuh badan kita. Masa saya terangkan sedikit tentang jangkitan COVID-19 lah terhadap sistem pertahanan tubuh kita. Pada peringkat awal jangkitan, sistem pertahanan badan akan mengaktifkan sel-sel imun seperti yang saya cakap tadi, salah satu sel yang bertindak untuk mengawal kita punya sistem pertahanan tubuh adalah sel macrophage dan sel dendritik untuk memusnahkan sel yang dijangkiti. Peringkat ini dikenali sebagai fasa kawalan awal. Kemudian kedua ialah sekiranya fasa kawalan awal ini tak berupaya mengawal jangkitan, fasa kawalan lanjutan akan mengambil alih dengan mengaktifkan sel limfosit. Jadi kalau contoh macam tadi, kita dekat rumah ada satu barrier. Dekat satu taman ada pos pengawal. Pos pengawal tak mampu nak jaga. Contohnya Pak Gad di depan di kawasan depan taman kita kata, oh ni ada pencuri, tak mampu nak halang pencuri itu masuk. Jadi ada second layer pula. Jadi inilah antara dia second layer of kita punya sistem pertahanan tubuh. Contohnya sel limfosit pula, second layer kita berperanan
penting mengawal atau sistem imun badan kerana ia bertindak dengan lebih spesifik, terancang dan berkesan melalui pengeluaran molekul dinamakan cytokine. Okey, ia adalah molekul isyarat yang dikeluarkan sel imun dan berfungsi sebagai perantara mengawal sistem imuniti, keradangan dan hematopoiesis dalam tubuh badan. Inilah salah satu antara mekanisme untuk sistem pertahanan tubuh kita berupaya untuk melawan pelbagai jangkitan seperti virus COVID-19. Okey, kemudian peranan imuniti di dalam melawan jangkitan COVID-19, imuniti yang baik sebenarnya dapat membantu tubuh badan membantu melawan jangkitan COVID-19. Salah satu cara membantu imuniti badan adalah dengan mendapat nutrisi yang seimbang dalam pola pemakanan. Jadi, kadang-kadang kita lupa bahawa pemakanan yang baik sebenarnya sangat-sangat membantu untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh badan kita. Jadi, pemilihan makanan yang sangat baik, seperti contoh di dalam ni, ada pelbagai jenis makanan, bijirin, buah-buahan, protein, karbohidrat dan sebagainya, sebenarnya membantu, menyokong sistem imun sistem bagi seseorang. Okey, ada juga tanda-tanda seorang yang lemah sistem imuniti. Kita boleh tahu bahawa seseorang tu, macam kita tanya kawan kita, kau ni nampak asyik sakit je kan, kenapa jadi mungkin imuniti kawan kita tu agak lemah. Jadi salah satunya ialah mudah jatuh sakit, kemudian kalau ada luka, proses sembuh yang lambat, kemudian cepat penat, masalah dengan sistem penghadaman, sering mungkin cerit-berit, mungkin indigestion, angin dan sebagainya, mungkin daya imuniti dia kurang, punya masalah berat badan, kemudian mudah stres dan mudah dijangkiti jangkitan kulat. Okey, bagaimana menguatkan sistem imuniti secara semula jadi? Fokus terhadap beberapa penyerapan nutrisi. Nutrisi ini akan difokuskan oleh speaker yang kedua. Saya ingin menekankan bahawa diet yang seimbang seperti vitamin A, C, E dan D dapat membantu sistem imuniti kita. Kemudian kita digalakkan juga untuk minum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari. Basuh kerap tangan anda dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Kenapa kita, dalam SOP mementingkan kenapa kita kena basuh tangan? Dalam SOP kita basuh tangan secara kerap, bila keluar dari rumah basuh tangan, kemudian pakai hand sanitizer. Kerana virus, contohnya lah virus COVID-19 itu, dia seperti, kalau kita nak bayangkan dia adalah seperti buah durian yang ada duri, so kulit dia tu akan mudah hancur ataupun mudah dimusnahkan bila kita guna air sabun. Jadi keraplah basuh tangan jika kita tersentuh barang-barang yang kita rasa, contohnya kita pergi kedai, lepas tu kita balik kedai ataupun kita bawa hand sanitizer, lepas pegang duit ke, lepas pegang barang ke, kita cuba untuk kerap membasuh tangan. Okay? Basuh tangan selama 20 saat. Menguruskan stres dengan baik adalah salah satu cara untuk menguatkan sistem imuniti secara semula jadi, dan berhentilah merokok kepada mereka yang merokok dan kurangkan konsumsi alkohol. Dan seterusnya adalah senaman atau olahraga sangat penting untuk imuniti badan. Senaman haruslah dilakukan selama sekurang-kurangnya 150 minit per minggu ataupun 5 kali sehari. Okey, dah bersenam ke belum hari ini? Kalau belum senam, hari ini masih ada lagi masa untuk bersenam. Jom bersenam. Okey. Bolehkah sistem imuniti tubuh kita dipertingkatkan demi melawan COVID-19 melalui diet? Sebenarnya malangnya tiada spesifik diet boleh melawan anda dari jangkitan COVID-19. Jadi banyak di social media mengatakan ada superfood. Sebenarnya tidak ada superfood yang boleh melawan anda daripada jangkitan COVID-19 hanya dengan sesuatu label ataupun sesuatu produk. Dia tidak dapat memberi jaminan bahawa sesetengah makanan dapat menghalang daripada COVID-19. Okay? Dan mengamalkan diet yang seimbanglah seperti nanti akan diterangkan lagi oleh speaker yang seterusnya, iaitu makro dan mikronutrien yang membantu menguatkan sistem pertahanan tubuh. Dan juga badan-badan autoriti dunia seperti saya cakap tu tidak mengiktiraf mana-mana superfood yang berupaya melawan jangkitan COVID.
Okey, ini adalah salah satu cara untuk kita beri makan kepada anak-anak, feeding kepada anak-anak. Contohnya kita perlu lebihkan sayur-sayuran yang berwarna hijau, kemudian lebihkan makanan yang berwarna kuning dan oranye. Okey, dia mengandungi vitamin A dan C, dan kita bagi biji-bijiran dan protein kepada anak-anak dalam keadaan segar dan bersih. Okey, jadi ini adalah pesanan daripada WHO. Okey, selain daripada itu, untuk mempertingkatkan imuniti secara semula jadi, ini yang sangat penting. Selain daripada nutrition yang seimbang atau nutrisi yang seimbang boleh membantu untuk pengekalan imuniti tubuh badan yang lebih baik, iaitu salah satunya adalah tengok makanan apa yang kita makan setiap hari, iaitu kita ada diet diary. Kita boleh download pelbagai apps sekarang ni di phone, di tablet, atau di komputer kita, ataupun di watch kita sendiri, ataupun kebanyakan kita telah mempunyai smartwatch. Kita boleh ada diary, jadi kita boleh memerhatikan diet kita. Kemudian exercise, sleep, jaga waktu rehat kita. Kemudian juga meditasi. Okay. Selain daripada tu, pengurusan stres juga membantu meningkatkan imuniti kita, mempertahankan imuniti kita, iaitu dengan KKM, kerjasama KKM dengan badan-badan NGO, ada talian sokongan psikososial untuk COVID-19. Kebanyakannya sekarang mempunyai masalah anxiety, depression, sleep disorder. Jadi semua ini akan membuatkan sistem imuniti kita rendah. Dan perlu juga saya ingatkan bahawa bantuan berhenti merokok terdapat di MySejahtera. Tengok balik MySejahtera, tengok dekat situ ada salah satu, kita boleh pergi ke kalau saya tak silap, ada additional resources. Di additional resources, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke MySejahtera, tengok kat situ ada Jom Quit. Jadi siapa yang merokok disarankan untuk berhenti merokok, kerana orang-orang yang merokok mempunyai risiko COVID-19 kategori yang tinggi, iaitu 4 dan 5, dan dapat mengancam nyawa. Okey, kesimpulan bagi saya, nutrisi yang seimbang dapat meningkatkan imuniti badan. Amalan pemakanan yang sihat membantu melawan jangkitan penyakit seperti virus COVID-19. So, mikronutrien juga sangat diperlukan dalam membantu sistem imuniti badan ke tahap optimum. Itu saja. Sekian, terima kasih di atas kesudian saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini untuk bersama-sama mendapatkan ilmu daripada webinar ini. Terima kasih Dr. Saadah yang telah berkongsi ilmu yang sangat berguna pada petang ini. Saya pasti banyak maklumat yang telah dikongsikannya dari segi kepentingan imuniti dalam tubuh badan kita dan bagaimana kita boleh meningkatkan lagi imuniti badan kita supaya kita dapat mempertahankan diri kita dari penyakit. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin seterusnya menjemput penceramah yang kedua, Profesor Dr. Hamid Jan. Beliau merupakan pengerusi Kumpulan Kerja Teknikal Penyelidikan Pemakanan KKM dan juga Profesor Program Pemakanan dan Dietetik di USM. Ya, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Dr. Hamid Jan untuk berkongsi maklumat, berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pengerusi dan juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Saya perlu share sekejap ya, kena share skrin. Okey, untuk sesi seterusnya, saya akan memberi sedikit kuliah lah berkenaan dengan pemakanan yang sihat dan kaitannya kepada
pembinaan imuniti badan. Ini adalah panduan ataupun secara umum apa yang akan disampaikan sebentar lagi. Okey, seperti kita maklum, kita sekarang berada di dalam pandemik COVID-19 dan berlaku pelbagai perubahan dari segi gaya hidup kita. Dan kita semua memang berusaha sebaik mungkin untuk mengelakkan virus COVID daripada memasuki badan kita. Okey. Pelbagai cara telah disarankan oleh Kementerian Kesihatan seperti jaga jarak, pakai pelitup muka, basuh tangan dengan sabun atau sanitizer dan banyakkan duduk di rumah dan tidak keluar. Ini antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk mencegah COVID ataupun virus COVID daripada memasuki tubuh badan kita. Okey. Sistem pertahanan badan kita mestilah dapat melawan penceroboh berduri ini. Kita sekali dia dah masuk, kita tiada pilihan lain, tetapi sistem imun kita terpaksa berlawan. Ini macam perang lah. Okey, kita berperang dengan musuh. Contoh negara A berperang dengan negara B. So mana yang mempunyai senjata yang kuat, dialah akan menang. So jika imun sistem kita kuat, kita insya-Allah akan menang. Okey. COVID-19 adalah disebabkan oleh virus, okay, dan ia pula merosakkan organ-organ penting seperti paru-paru dan jantung. Itu yang banyak kita dengar kes kematian, terpaksa bergantung kepada oksigen di ICU dengan bantuan pernafasan oksigen. Mana yang berjaya selamat, yang tidak berjaya memang tidak dapat diselamatkan lah. Okay. Sistem imun yang sihat mampu melawan virus. Jika kita mempunyai sistem imun yang kuat, insya-Allah kita boleh melawan virus. Mereka yang mempunyai sistem imun yang kuat hanya akan mengalami gejala ringan dan akan sembuh. Okey, mereka yang lemah sistem imunnya akan mengalami gejala yang teruk lah. Okey, dan kita lihat banyak berlaku terutamanya masa awal-awal dulu warga emas. Ramai warga emas yang meninggal kerana tidak dapat menentang virus COVID. Kemudian mereka yang mempunyai penyakit NCD. Penyakit NCD ni adalah penyakit tidak berjangkit ataupun penyakit kronik seperti penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung. Semua ni adalah individu yang berisiko tinggi. So vaksin adalah satu strategi lah untuk meningkatkan sistem imun dan juga untuk meningkatkan kebolehselamatan daripada virus tersebut. Okay. So pesakit COVID yang mempunyai NCD menghadapi kes simptom yang lebih teruk daripada pesakit lain. Contohnya yang saya maksudkan tadi adalah pesakit darah tinggi dan kencing manis. Kalau kita lihat graf daripada Kementerian Kesihatan ini, kita lihat kematian banyak berlaku dalam kalangan individu yang mempunyai penyakit kencing manis dan juga tekanan darah tinggi, juga penyakit buah pinggang. Semua ini berisiko tinggi. Okey. Oleh itu ianya penting untuk menguruskan faktor risiko NCD. Mungkin COVID-19 ini memberi kita pengajaran bahawa selain kita cuba untuk menentang COVID-19, kita perlu juga memastikan bahawa kita selamat daripada penyakit NCD ini. Kerana jika kita ada penyakit NCD, risiko kita untuk mendapat jangkitan COVID yang teruk adalah lebih tinggi. Okay. So sekarang kita lihat faktor-faktor yang melemahkan sistem imun. Okay, antara faktor-faktor yang menyebabkan sistem imuniti kita rendah adalah satu faktor umur. Okay, bila umur kita telah lanjut, dah berusia, sistem imun kita secara semula jadinya akan menjadi lebih lemah berbanding apabila kita muda. Okay, toksin persekitaran contohnya rokok, pencemaran udara, kenderaan, kilang, berat badan yang berlebihan, okay, obesity. Orang yang mempunyai berat badan berlebihan ada masalah dari segi immunity. Okay, pelbagai faktor pemakanan, contohnya jika kita mengalami kekurangan zat mikronutrien, kekurangan sayur-sayur dan buah-buahan, pengambilan makanan berlemak secara berlebihan,
pengambilan alkohol secara berlebihan, tekanan mental kronik dan kurang tidur ataupun rehat. Semua faktor pemakanan adalah kunci untuk membina sistem imun yang cekap. Tadi kita ada kata vaksin. Vaksin adalah satu cara untuk meningkatkan imuniti untuk virus yang spesifik. Tapi faktor pemakanan dia melindungi kita daripada pelbagai bukan saja virus tetapi bakteria, kulat, fungus dan sebagainya. Dan tadi saya ada nyatakan bahawa salah satu risiko untuk mendapat imuniti yang rendah adalah obesiti. Kita lihat di sini ya, obesiti boleh meningkatkan risiko jangkitan COVID-19 yang teruk sebanyak 7 kali ganda. Okey, sebanyak 7 kali ganda lebih teruk orang yang obesiti berbanding dengan orang yang normal. Tetapi malangnya jika lihat statistik negara kita pada tahun 2011 contohnya, yang obes ataupun yang ada berlebihan berat badan tidak ramailah, 29%, 15% yang obes. Kita lihat sampai ke tahun 2019 ramai yang obes, ramai yang ada berlebihan berat badan. Jika kita jumlahkan dua nilai ini, kita akan dapati bahawa 50.1% rakyat Malaysia pada tahun 2019 ada masalah berlebihan berat badan dan obesiti. Menunjukkan lebih separuh daripada rakyat Malaysia sekarang ini mengalami masalah berat badan dan kita perlu membantu rakyat Malaysia. Ini antara ceramah webinar ini adalah salah satu usaha lah untuk menyampaikan maklumat supaya kita sedar bahawa obesiti ini sedang meningkat dan kita perlu berhati-hati kerana melalui pencegahan obesiti kita bukan sahaja mencegah penyakit NCD tetapi kita juga mencegah daripada mendapat jangkitan COVID yang lebih teruk. Faktor pemakanan utama yang membina imuniti, saya bahagikan kepada 3 faktor yang utama. Yang pertama adalah kesihatan usus. Yang kedua adalah nutrien tertentu dan yang ketiga adalah antioksidan. Yang kesihatan usus dipengaruhi oleh 2 perkara penting. Pertama, serat makanan dan kedua, probiotik, iaitu bakteria usus yang baik. Nutrien kita merujuk kepada protein dan juga vitamin dan mineral. Itu dari segi nutrien. Dan dari segi antioksidan, saya ingin fokus kepada satu komponen makanan yang amat penting sebagai sumber antioksidan, iaitu fitonutrien. Fitonutrien. Nanti saya akan jelaskan dengan terperinci. Faktor pemakanan utama yang membina imuniti. Makanan yang meningkatkan kesihatan usus. Kita tidak cukup cakna tentang kepentingan kesihatan pencernaan. Kita semua ni bila bab menjaga kesihatan usus ni kebanyakannya tidak berapa cakna. Biasanya bila ada masalah makanan tidak dicerna dengan betul ataupun bila ada masalah kembung perut, bila ada masalah baru, kita akan prihatin tentang apa yang kita makan. Ini satu perkara yang kita perlu ambil perhatian. Kerana kesihatan usus ini kena atau perlu dijaga pada setiap masa. Kesihatan usus adalah lebih daripada sekadar pencernaan. Ia juga mengawal sistem imun dan proses badan kita yang lain. Kita kena faham bahawa usus kita ini juga mempunyai kaitan dengan sistem imun. Kesihatan usus yang baik dapat dicapai melalui mikrobiota usus, iaitu bakteria usus. Kira-kira 80% daripada keseluruhan sistem imun berada di dalam usus dan kesihatan imun yang baik bergantung pada mikrobiota usus yang sihat. Kita kena lihat apa itu mikrobiota. Mikrobiota usus adalah pelbagai komuniti bakteria atau mikroorganisma yang tinggal di salur pencernaan manusia, kebanyakannya di usus besar. Terdapat berjuta-juta bakteria dalam usus kita. So mikrobiota usus melebihi tubuh badan kita sebanyak 10 sel bakteria bagi setiap sel manusia. Maknanya sel bakteria dia lagi banyak daripada sel manusia dan semuanya berada dan hidup di dalam usus. Bakteria ada yang baik dan ada yang jahat. Bakteria secara tradisional adalah mikroorganisma jahat yang menyebabkan penyakit. Tetapi ada juga bakteria baik di usus yang dapat memberi kita manfaat kesihatan tertentu.
Yang penting ialah mempunyai keseimbangan yang sihat. Dia dalam usus kita kena pastikan bahawa bakteria jahat dengan bakteria baik ni seimbang. Terutamanya kita kena lebihkan bakteria baik berbanding dengan bakteria yang menyebabkan penyakit. Barulah sistem usus kita boleh dikatakan sebagai sihat. Okey. So macam mana kita ingin memastikan bakteria baik itu banyak? Memanglah ada makanan, kadang-kadang ada minuman yang mempunyai bakteria yang ataupun ada pil yang mempunyai bakteria baik ini yang dijual di pasaran yang kita boleh makan dan kita boleh membiarkan bakteria baik ini di dalam usus lah untuk kesihatan usus. Ambil makanan yang kaya dengan serat. Okey, kerana serat ni karbohidrat yang tidak boleh dicerna dan melalui perut dan usus dan tidak berubah. Serat ada dua jenis. Okey, satu serat yang boleh dicerna, satu lagi serat yang tidak boleh dicerna. Tapi secara umumnya serat, apa faedah serat? Meningkatkan pergerakan usus dan mengurangkan sembelit. Okey, siapa yang ada masalah sembelit, cuba tingkatkan pengambilan serat. InsyaAllah boleh membetulkan sistem pencernaan. Makanan berserat tinggi mengenyangkan, jadi akan anda cenderung makan lebih sedikit dan kenyang lebih lama. Jika kita banyak ambil makanan yang berserat, perut kita akan rasa kenyang lebih lama. Bila kita kenyang lebih lama, kita akan kurang mengambil snack-snack yang tak sihat dan sebagainya. Serat juga boleh menurunkan jumlah kolesterol darah dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, dan serat juga membantu mengawal kadar gula dalam darah. Nampak di sini banyak faedah serat yang kita boleh dapati. Tetapi malangnya rakyat Malaysia secara amnya tidak memenuhi pengambilan serat sebanyak yang disarankan oleh WHO ataupun Kementerian Kesihatan. Ini satu nasihat yang saya ingin berikan, iaitu kita perlu tingkatkan pengambilan serat. Okey, di mana kita boleh dapatkan serat? Kita boleh dapatkan daripada makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, kerana serat makanan buah-buahan dan sayur-sayuran ni bukan hanya memberi zat serat atau memberi serat kepada kita, dia juga memberi zat-zat lain seperti fitonutrien, vitamin dan mineral. Ini antara kelebihan sayur dan buah-buahan. Tetapi malangnya menurut kajian kesihatan dan mobiliti nasional 2019, okey, 90% orang dewasa Malaysia tidak makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang disyorkan setiap hari. Okey, yang disyorkan adalah 3 hidangan sayur dan 2 hidangan buah paling kurang sehari. Tetapi hampir sebanyak 95% rakyat Malaysia gagal untuk mencapai recommendation ataupun saranan tersebut. Kedua, makanan yang serat juga boleh didapati daripada makanan bijirin penuh. Okey, bijirin penuh ni maknanya makanan tu, contohnya kalau dia bijirin penuh ni dia ada selaput dia sekali. Dia bukan warna putih semata-mata. Okey, yang ini ada beza. Saya bagi contohlah paling mudah adalah beras putih dengan beras perang. Okey, beras putih adalah bijirin yang diproses, dia warna putih. Tetapi beras perang dia warna coklat-coklat sikit sebab dia masih ada beran dekat luar selaput beras tersebut, dan serat daripada beras perang lebih tinggi daripada serat daripada beras putih. Ini sebagai contohlah. Okey, dan faedah kesihatan bijirin penuh ni banyak. Okey, dia meningkatkan kesihatan usus, dia mengurangkan risiko penyakit kronik dan juga dia membantu pengurusan berat badan yang lebih baik dengan mengawal kita punya kitaran kenyang dan lapar. Serat juga dapat diperolehi melalui kekacang, legum dan juga bijian, ya. Macam-macam lah, kacang tanah, kacang gajus. Semua ni adalah sumber lain selain buah-buahan dan sayur-sayuran untuk kita meningkatkan pengambilan serat. Selain daripada itu, probiotik adalah serat makanan. Okey, probiotik adalah prebiotik. Bakteria yang kita makan dalam minuman dan sebagainya adalah probiotik. Okey, prebiotik adalah makanan kepada bakteria tersebut. Bila kita ada bakteria dalam usus, okey, bakteria itu memerlukan makanan dia. Dan makanan dia adalah dipanggil prebiotik. So prebiotik adalah serat makanan. Tidak semua serat adalah prebiotik, okey, yang tidak boleh dicerna oleh badan, dan ia berfungsi sebagai makanan untuk probiotik, iaitu bakteria. Prebiotik membantu pertumbuhan bakteria baik
dan mengekalkan kesihatan usus. Prebiotik terdapat di dalam bawang putih, asparagus dan sejenis sayur lah, cikori. Bahan makanan lain yang boleh berfungsi sebagai prebiotik yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan adalah fructooligosaccharides atau FOS, inulin, galacto-oligosaccharida, GOS. Yang ni boleh dibolehkan untuk ditambah ke beberapa makanan. Biasanya makanan yang komersial dia memang dah masukkanlah FOS contohnya untuk meningkatkan prebiotik di dalam makanan tersebut kerana prebiotik mempunyai kebaikan dari segi kesihatan usus. Makanan utama yang meningkatkan kesihatan usus untuk membina imuniti, beberapa makanan probiotik yang dalam tradisional lah. Ini yang daripada Jepun, contoh Korea, contohnya ada kimchi, dade atau yogurt, dan untuk orang Melayu biasanya kita makan pulut tapai. Pulut tapai juga mempunyai prebiotik. Dan juga di pasaran kita ada minuman berkultur dan juga dade lah, yogurt. Probiotik bakteria baik untuk usus. Probiotik memainkan peranan penting dan membantu mengatur sistem imun. Berfungsi sebagai penghalang daripada bakteria jahat. Seterusnya ambil jumlah nutrien tertentu yang mencukupi. Tadi saya dah cerita tentang serat dan kesihatan usus dan juga probiotik, prebiotik untuk kesihatan usus. Apa lagi untuk immunity? Ambil jumlah nutrien. Dari segi protein, vitamin dan mineral dan juga lemak omega 3. Ini antara 3 kumpulan zat makanan yang boleh membantu untuk meningkatkan imuniti kita. Kekurangan mikronutrien ini menjejaskan banyak aspek kedua-dua imuniti semula jadi dan juga imuniti yang diperoleh dan meningkatkan risiko untuk dijangkiti. Protein juga penting untuk kesihatan imuniti kerana antibody yang dihasilkan dalam badan kita adalah terhasil daripada protein. Bila kita ada serangan bakteria, sel darah putih akan menghasilkan sejenis bahan untuk menentang bakteria tersebut. Bahan ini dipanggil antibody. Antibody ini terbentuk daripada amino acid ataupun protein. So jika kita mengalami pengambilan protein yang tidak lengkap, dan ia akan menyebabkan masalah penghasilan antibody yang baik. Di mana kita ingin boleh dapatkan sumber protein daripada sumber haiwan dan juga daripada sumber tumbuh-tumbuhan. Kalau haiwan seperti telur, susu, daging, ikan, ayam, sebagainya lah. Kalau dari segi tumbuh-tumbuhan, protein ni biasanya tinggi dalam kumpulan kacang. Seperti saya cakap tadi lah, kacang tanah, kacang gajus dan kacang hijau. Semua ni mempunyai yang tinggi. Kacang soya contohnya tinggi protein. Kalau orang Melayu kita biasa buat tempe contohnya. Tempe ni dibuat daripada kacang soya, dan dengan makan tempe, banyaklah khasiat yang kita dapat. Selain daripada protein, kita juga dapat fitonutrien daripada tempe tersebut. Susu merupakan satu sumber yang baik untuk protein. Susu dan juga hasil tunusu. Seperti hasil tunusu. Kalau susu tu memanglah biasa kita minum dalam gelas kan, susu low fat dan sebagainya. Hasil tunusu adalah bahan-bahan yang dihasilkan daripada susu. Seperti yogurt atau dade, keju. Ini antara hasil tunusu. Vitamin yang baik untuk imuniti adalah vitamin A, vitamin C dan vitamin D. Zat mineral pula adalah zinc, koprum dan zat besi. Dan adalah selenium, semua ni mempunyai peranan yang tertentu. Ambil jumlah vitamin yang mencukupi. Makan pelbagai buah-buahan dan sayur-sayuran. Bila kita makan buah dengan sayur, kita jangan hanya makan sejenis sahaja. Lihat dekat gambar sini. Sayur dan buah ni ada pelbagai warna. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, ada yang warna purple, warna coklat. Warna pelbagai warna. Dan makluman semua, kenapa kita makan pelbagai warna? Kerana setiap warna ini mempunyai zat-zat yang berbeza-beza, iaitu fitonutrien yang berbeza-beza. Sebab itu kita kena ambil peluang dengan mempelbagaikan sumber sayur dan buah-buahan. Seterusnya adalah asid lemak lah. Yang tadi saya cerita tadi, omega 3. Kita perlu kurangkan pengambilan lemak, tetapi kita kena pastikan bila kita kurangkan pengambilan lemak, kita pastikan lemak jenis omega 3 tu kita ambil dengan mencukupi.
Kerana lemak omega 3 ni dia mempunyai pelbagai khasiat yang baik. Okey, ambil asid lemak penting lah. Dia biasanya lemak omega 3 ni banyak dalam ikan laut dalam lah. Contoh ikan salmon, ikan trout, ikan cod, okey. Mackerel, bukan mackerel yang ASEAN lah, atau ikan mackerel yang daripada laut dalam, ataupun daripada kekacang yang tu pun tinggi juga asid lemak. Ini yang saya nak fokuskan lebih hari ini ialah fitonutrien. Tidak ramai rakyat kita tahu tentang fitonutrien. Kita biasa dengar vitamin dan mineral. So hari ini saya akan cerita sedikit tentang fitonutrien. Fitonutrien ni dia adalah sejenis bahan kimia. Dia bukan vitamin, dia bukan mineral. Sejenis bahan kimia adalah makanan, tetapi dia mempunyai fungsi antioksidan yang baik. Okey, dia menentang free radical lah. Radikal bebas ni biasanya daripada pencemaran. Okey, so antioksidan mampu menetralkan radikal bebas dalam badan kita, dan banyak fitonutrien dapat berfungsi sebagai antioksidan. Ambil antioksidan yang mencukupi. Manfaat utama fitonutrien adalah sifat antioksidan dan anti radang mereka. Oleh kerana tekanan oksidatif dipercaya menjadi penyebab utama bagi banyak penyakit degeneratif, okey, setengah fitonutrien boleh membantu mengurangkan risiko NCD. Okey. Fitonutrien memang boleh meningkatkan imuniti. Okey, di mana kita ingin dapatkan fitonutrien? Di sini, di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan ataupun dalam sumber tumbuh-tumbuhan. Dan itu yang saya katakan tadi, kita ambil pelbagai warna. Setiap warna menunjukkan fitonutrien yang berbeza-beza. So bila kita ambil daripada pelbagai warna, barulah kita akan dapat zat fitonutrien daripada setiap sumber sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, bijirin penuh pun adalah beras perang, oat, jagung, gandum, barley. Semua ini mempunyai fitonutrien yang tertentu. Okey, contoh fitonutrien saya bagi contoh di sini, contoh di dalam tomato. Di dalam tomato, fitonutrien yang penting untuk antioksidan dipanggil lycopene. Lycopene. Okey, di dalam kacang soya atau tempe dipanggil isoflavonoids. Ini semua adalah nama-nama. Saya tidak ingin menceritakan di sini nama-nama spesifik, tapi mereka fitonutrien ini memang telah banyak kajian menunjukkan bahawa dia datang di dalam sumber-sumber seperti tumbuh-tumbuhan, iaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan kekacang, seperti di dalam gambar ini. Okey. Panduan bagi pemakanan sihat, komponen pemakanan yang berbeza penting untuk memastikan sistem imun yang cekap. Okey, tak ada satu makanan tadi yang Dr. Saadah kata superfood. Memang tidak ada satu makanan yang boleh merawat semua penyakit ataupun boleh mempunyai semua fungsi. Tidak mungkin. Okey, sebab itu kita kena pelbagaikan. Kita kena makan menggunakan konsep kepelbagaian. Okey, pastikan pagi, tengah hari, malam makanan kita berbeza-beza, ada variasi. Kerana dengan variasi itu kita akan dapat pelbagai makanan. So amalkan keseimbangan, kesederhanaan dan kepelbagaian dalam diet harian. Okey, contoh seimbang, ambil makanan dari semua kumpulan makanan. Nanti saya akan tunjuk piramid semua kumpulan makanan tu apa dia, yang tu di sini. Boleh tengok di sini. Ada sayur, ada buah, ada bijirin, ada komponen tenusu, susu dan juga ada daging. Dan makan dengan sederhana, jangan terlebih makan dan juga pelbagaikan. Maksud pelbagai di sini adalah contoh sayur. Sayur ada macam-macam jenis. So jangan kita hanya makan sayur kangkung sahaja contohnya. Hari ini sayur kangkung, besok sayur kangkung, lusa sayur kangkung. Jangan macam tu. Sebab dia tidak dapat memberi zat yang lain pada kita. Ini adalah piramid makanan yang kita ingin kongsi di sini, adalah lihat di mana sayur dan buah-buahan ni berada di tingkatan paling bawah piramid, menunjukkan ataupun ingin menyampaikan mesej bahawa sayur dan buah perlu dimakan dengan kuantiti yang lebih banyak, ataupun kita kena banyakkan sayur dan buah-buahan dalam diet kita supaya kita dapat pelbagai zat daripada sumber-sumber ini. Kemudian diikuti oleh bijirin seperti nasi, roti, mie, tepung dan sebagainya. Kemudian ada di sini ada ikan, ayam, susu dan juga akhir sekali kurangkan pengambilan lemak, gula dan garam. Dan piramid ini kalau kita pindahkan ke dalam pinggan kita, biasanya rakyat kita menghadapi masalah bila kita ajar piramid makanan, dia susah nak bayangkan macam mana nak makan berdasarkan piramid. Okey, untuk memudahkan pemahaman, kita boleh bayangkan piramid ini berada di pinggan.
Okey, jangan letak nasi bertimbul macam piramid dan panggil itu piramid makanan. Itu nakal namanya. Okey, piramid maksudnya dia berada di dalam pinggan, maksudnya bila kita lihat pinggan kita, kita bayangkan pinggan kita ada 3 bahagian. Bahagian yang paling kanan iaitu kita letak sejenis buah dan juga sayur-sayuran. Kemudian satu suku bahagian letak daging atau makanan berdasarkan protein, satu suku lagi makanan berdasarkan karbohidrat. So ini panggil pinggan suku-suku separuh. Suku nasi, suku daging atau ikan atau ayam atau kacang atau telur, dan juga sebahagian separuh pinggan tu daripada sumber tumbuh-tumbuhan, iaitu buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So ini penghujung pembintangan saya. Okey, untuk mesej penting adalah amalkan pemakanan seimbang dengan jumlah yang sesuai, lebihkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan, jaga kesihatan usus, amalkan cara memasak yang sihat dan kekal aktif walaupun sewaktu PKP. Ramai mengadu tidak dapat bersenam, tidak dapat berjoging dan sebagainya. Memang betul, sebab PKP ni kita tidak diberi peluang untuk bersenam. Tapi zaman sekarang terdapat banyak di YouTube dan sebagainya, kita boleh lihat video-video untuk bersenam. Boleh gunakan itu untuk bersenam di dalam rumah. Okey? Jangan jadikan alasan lah tidak boleh bersenam. Untuk maklumat lanjut tentang probiotik, tuan-tuan puan-puan bolehlah pergi ke laman web Persatuan Pemakanan Malaysia. Ini di bawah ini dia punya website dia, nutriweb.org.my. Di sana terdapat pelbagai jenis maklumat berkaitan dengan probiotik. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamid Jan yang telah berkongsi banyak maklumat yang sangat penting ya dengan kita pada petang ini, dan saya pasti ramai tuan-tuan dan puan-puan di luar sana telah dapat ya maklumat yang agak penting untuk membina imuniti badan kita melalui pemakanan sihat. Ya, sekarang ni saya akan mengemukakan beberapa soalan. Ya, kita ada panel discussion, perbincangan panel di antara bersama dengan Dr. Hamid Jan dan juga Dr. Nur Saadah. Jadi saya ada beberapa soalan. Jadi memandangkan soalan-soalan ni agak penting, ya, mungkin Dr. Hamid ataupun Dr. Nur Saadah boleh tolong jawabkan. Okey, salah satunya amalan pemakanan rakyat kita di Malaysia ini seperti yang telah banyak diperkatakan, tidak memuaskan ya. 95% tak makan fiber ataupun serat. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan ataupun Badan Kesihatan untuk memperbaiki amalan ini? Mungkin Dr. Hamid Jan boleh tolong jawab? Okey, manakah soalan tentang pemakanan tu saya jawablah. Terima kasih Dr. Zaitun. Memang benar kita menghadapi satu krisis lah dari segi kurang pemilihan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan tujuan fokus pertama yang antara yang dipermainkan oleh Kementerian Kesihatan adalah untuk meningkatkan promosi, menggalakkan orang rakyat Malaysia untuk tingkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu pelbagai kempen yang telah dilakukanlah untuk rakyat Malaysia sedar akan kepentingan makanan sayur dan buah-buahan. Tapi kalau sekarang ni tengah musim buah ni mungkin tak ada banyak masalah lah. Dekat Kelantan sini sekarang ni banyak ni durian, cempedak, manggis, rambutan semua ada. So alhamdulillah lah saya nampak bila ada musim yang macam ni ramailah yang makan. Cuma bab sayur ni satu benda yang paling mencabar sedikit lah bahagian sayur. Cuma bila kita ajar rakyat kita sebenarnya bila nak makan sayur ni tak semestinya kita pergi beli di pasar raya. Tim Mardi pun banyak menggalakkan bercucuk tanam di rumah. Dulu masa awal-awal PKP ni viral pasal bayam Brazil. Cucuk je boleh hidup. Orang ramai start makan bayam Brazil masa tu. So saya rasa perlu banyak lagi promosi untuk menggalakkan rakyat kita untuk cari idea dan kreativiti untuk tingkatkan pengambilan sayur dan buah-buahan dalam makanan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hamid Jan.
Mungkin soalan yang seterusnya saya ingin tujukan kepada Dr. Nur Saadah. Dr. Nur Saadah, are you there? Boleh tak immunity dari ibu bergerak ke bayi untuk antibody COVID? Ini kalau divaksinasi kan. Jadi boleh tak kalau ibu tu mengandung ya, immunity dari ibu bergerak ke bayi untuk antibody COVID? Silakan Dr. Nur Saadah. Sebenarnya tiada kajian yang sangat spesifik ataupun lebih mendalam tentang imuniti ibu kepada bayi. Sebenarnya masih lagi, perkara COVID ni masih lagi baru pada kita dan seluruh dunia. Jadi pada waktu sekarang, imuniti yang akan dapat pada bayi bukanlah 100% daripada ibu, dan mungkin pada akan datang kajian-kajian yang lebih terperinci akan bagi tahu kita seberapa banyak imuniti yang akan dapat kepada bayi tersebut. Jadi pada waktu ini boleh saya katakan bahawa sebenarnya masih di dalam kajian adakah benar ada kebarangkalian anak dapat imuniti daripada ibu jika dia terkena COVID-19. Okay, terima kasih Dr. Nur Saadah. Mungkin the last question since we are out of time. Apakah minuman malt misalnya boleh meningkatkan imuniti untuk mempertahankan jangkitan? Minuman yang diperbuat daripada malt, MALT. Dr. Hamid? Wah, yang ini kena ada buat kajian baru boleh jawab soalan ni. Saya setakat ni saya tak ada jumpa kajian, cuma secara umumnya bila kita pilih minuman malt ke susu ke apa ke, dalam minuman susu ada vitamin, contoh vitamin D, ada mineral seperti kalsium. Dan minuman malt ni juga dia ada fortifikasi dari segi vitamin. Sama ada jumlah fortifikasi yang ada tu boleh meningkatkan imuniti tu saya tak ada jawapan, tetapi secara umumnya jika minuman tersebut telah difortifikasi maknanya kita dapatlah zat daripada fortifikasi tersebut. Itu setakat situlah yang saya boleh jawab. Okey, terima kasih Dr. Hamid Jan. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua pembentang pada petang ini disebabkan masa mencemburui kita. Saya berikan semula kepada Sean untuk meneruskan webinar kita pada petang ini. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaitun dan juga kepada pembentang ataupun speaker-speaker kita pada petang ini iaitu Dr. Nur Saadah dan juga Dr. Hamid Jan atas perkongsian ilmu doktor-doktor pada petang ini. Dan sekarang ini kami akan umumkan pemenang bagi pertandingan resepi mempromosi immunity bagi sesi pertama dan kedua. Penyertaan pertandingan ini dinilai oleh ataupun this contest, the entries for this contest were judged by Dr. Wong Ji-in, Assistant Honorary Secretary of Nutrition Society of Malaysia, and Dr. Yasmin Uy, the Council Member of Nutrition Society of Malaysia. Dan juga bagi pengetahuan anda semua, untuk setiap sesi terdapatnya 2 pemenang hadiah utama yang akan memenangi e-voucher bernilai RM500 dan juga 10 pemenang sagu hati yang akan memenangi hamper produk Horlicks bernilai RM100 setiap orang. Dan kami akan menghubungi pemenang sagu hati tersebut melalui panggilan telefon ataupun email. Dan pemenang hadiah utama bagi sesi pertama dan kedua adalah Aisyah binti Khairul Anwar, Charmin Chua, Neo May dan Komala Manoharan. Syabas diucapkan kepada semua pemenang-pemenang. Congratulations to all of our winners. Okeylah. Itulah dia pemenang-pemenang kita dan jangan risau ya, kepada semua pemenang nanti hadiah utama dan juga kepada hadiah sagu hati akan kami hubungi melalui email ataupun melalui melalui panggilan telefon. So congratulations once again to all our winners.
Dan inilah masanya yang dinantikan juga voucher istimewa untuk anda semua. Jadilah silalah kumpulkan voucher yang tertera pada skrin anda sekarang untuk menikmati diskaun sebanyak 15% bagi produk-produk Horlicks. Tertakluk kepada terma dan syarat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung webinar kita pada petang ini. Bagi pihak Horlicks dan juga Persatuan Pemakanan Malaysia, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menyertai atau menonton webinar pada petang ini. Pastikan anda ikuti kami di laman media sosial kami di Facebook dan juga di Instagram untuk mendapatkan maklumat untuk program-program menarik yang akan datang nanti. Terima kasih dan kita berjumpa lagi. Nama saya Sean, pengacara untuk anda untuk hari ini. Sekian, terima kasih. New Horlicks packed with ho 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 goodness.